on eh? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi semua yang mengikuti. Ya, saya boleh lihat ramai baru mula masuk dan saya harap semuanya sihat-sihat di hari-hari Minggu. Saya yakin bagi peminat Tegar Money Heist, ramai yang telah mengikuti semenjak semalam pukul 3 dan hari pun ramai juga yang mula tengok sebab semalam mungkin sibuk dengan tugasan masing-masing. Dan begitu juga saya yakin bagi cikgu-cikgu ramai yang mungkin tengah sibuk isi data dan menerima teguran, terima WhatsApp daripada pengurusan pentadbir masing-masing untuk lengkapkan SPDPR. Dan kepada ibu bapa, saya yakin juga waktu hujung minggu ni terasa agak lega sikit kerana anak-anak tidak mengikuti PDPR berbanding seminggu, dan juga kepada rakan-rakan lain juga yang turut terlibat. Pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang majoritinya sedang menonton, yang telah memberikan beberapa komen, beberapa sumbang saran dalam post-post yang lepas berkaitan SPDPR. Saya sejujurnya melahirkan dan ingin merakamkan rasa kekaguman saya, rasa hormat saya, dan juga izinkan saya gunakan perkataan kesipuan dengan usaha yang telah ditunjukkan oleh majoriti para guru sepanjang tempoh PDPR ini. Kita tahu semenjak 17 bulan yang lalu kita telah melalui pelbagai siri yang penuh cabaran berkaitan pendidikan, terutamanya di sekolah dan juga di institusi-institusi pendidikan yang lain. Tapi mungkin bagi para guru lebih macam apa? Oh, suara tak dengar? Okey. Sekarang suara okey eh? Okey. Sekarang mungkin kalau kita lihat yang lebih mencabar ialah para guru, kerana berbanding dengan mereka yang mengajar di Menara Gading, siswa dan siswi lebih pandai untuk mengendalikan diri mereka dan lebih berdikari. Tetapi bagi mereka yang mengajar di sekolah, selain daripada ibu bapa di rumah, guru juga terpaksa memainkan peranan yang penting. Di sinilah saya agak kagum bila melihat para guru kita yang ramai dengan channel YouTube masing-masing, dengan persiapan untuk PDPR, yang mengeluarkan ongkos sendiri bagi tempat yang tidak ada capaian internet. Kita dapati cikgu menghantar manual ke rumah-rumah, menghantarkan lembaran-lembaran layan kerja, menandatangani dan juga memeriksa dan memantau anak murid mereka. Ini semua perlu dirakamkan di dalam catatan sejarah bahawa guru-guru kita yang sering saya sebutkan sebagai adiwira bangsa, adiwira nusa, telah berkorban semampu mungkin mereka, bersungguh-sungguh. Ya, saya tidak nafikan ada juga komen daripada ibu bapa yang mengatakan ada guru yang tidak tidak mengendalikan PDPR dengan sebaiknya, ada guru yang culas. Tetapi saya yakin itu isu-isu terpencil. Majoriti guru yang saya tahu, yang saya ingat lagi banyak maklum balas yang kita telah kemukakan, banyak sesi interaksi yang kita telah lakukan, dan rakan-rakan saya ramainya guru, sekeliling saya ramainya guru. Mereka tidak sedemikian. Mereka telah berkorban, mereka menunjukkan dedikasi dengan begitu bersemangat demi anak-anak murid. Pelbagai usaha yang mereka lakukan, sama ada mereka guru yang berada di bandar, di pekan, di pedalaman, hatta di kawasan-kawasan pulau-pulau, kawasan yang jauh daripada kemajuan. Dan pengorbanan mereka ini perlu diberikan penghargaan. Dan yang terkini, seperti mana kita nak bincang pada malam ini, ialah isu berkaitan dengan SPDPR. SPDPR ni tak perlulah saya nak sebutkan apakah dia, cikgu-cikgu semua dah tahu. Dengan bermula pilotnya di Terengganu dan di Negeri Sembilan, dan selepas itu timbul banyak persoalan, maka saya telah kirimkan ke
laman-laman ataupun pelantar-pelantar sosial media saya untuk mendapatkan penjelasan lanjut, kerana saya lihat banyak perbincangan di contohnya laman Facebook Kami Guru Malaysia dan juga lain-lain lagi, para guru menimbulkan perbincangan. Maka kita telah lontarkan soalan, dan para guru telah memberikan input. Saya telah dapati bahawa memang terdapat pelbagai pandangan. Walaupun sedemikian, kita dapati majoriti mempunyai pandangan yang begitu kritikal dari pandangan mereka, dari sudut pandang mereka sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik yang telah berkorban sepanjang tempoh PDPR berlangsung. Dan ini perlu diambil kira. Tidak dinafikan juga ramai yang memberikan komentar, terutamanya daripada para pentadbir sekolah yang merasakan bahawa ini satu keperluan, bahawa inilah antara cara untuk kita mendapatkan data agar nanti polisi yang dilakukan, keputusan yang dibuat oleh KPM berdasarkan data yang diambil daripada lapangan, daripada para guru semua. Itu kita fahami juga. Dan juga bagi para pentadbir sama ada PPD, JPN dan mereka berada di KPM, kita juga lihat pandangan yang agak berbeza, yang mana mereka sebagai pihak yang terlibat di antara pembuat dasar, di antara mereka yang memutuskan dasar dengan orang yang berada di lapangan, iaitu para guru. Jadi kita lihat di sini berlaku kesenjangan sudut pandang masing-masing, berlaku sudut pandang yang berbeza di antara pihak pembuat dasar, pihak pentadbir dan pihak pelaksananya di peringkat bawahan, di peringkat guru. Bagi guru yang telah terbiasa dengan norma baharu, bagi guru yang tidak mempunyai masalah capaian internet, bagi guru yang anak-anak muridnya tidak terpaksa keluar ke jalan, panjat pokok, panjat bukit dan sebagainya, seperti mana saya sendiri pernah saksikan di kawasan Simpang Renggam sendiri bila saya masuk kawasan kampung, jumpa di tepi jalan anak-anak sedang belajar, dan lantas saya terpaksa buat langkah proaktif, panggil telco, bawa mereka masuk ke kampung-kampung untuk pastikan capaian internet ada. Dan begitu juga bila saya pergi ke rumah-rumah, saya dapati ramai juga di antara ibu bapa yang tidak mampu untuk membelikan peranti kepada anak-anak mereka. Kita tahu kerajaan yang lalu, yang juga merupakan kerajaan yang kini tetapi telah bersalin kulit, menjanjikan peranti untuk diberikan. Tetapi saya tidak pasti apa status janji tersebut. Dan sudah pastinya 150,000 yang dijanjikan itu tidak cukup, kerana peranti diperlukan lebih ramai, lebih banyak daripada itu. Apapun, bagi guru-guru yang tidak menghadapi masalah capaian internet, tidak menghadapi masalah peranti oleh anak-anak murid mereka, saya kira SPDPR bukanlah isu utama yang besar sangat. Tetapi bagi guru-guru yang di kawasan mereka, di kawasan anak-anak murid mereka, capaian internet tidak kuat, anak-anak murid tidak mempunyai peranti yang cukup, maka ini menimbulkan masalah bagi mereka. Terutamanya apabila kita lihat pihak pentadbir, pihak JPN, PPD seolah-olah ditafsirkan oleh para guru ataupun dirasakan oleh para guru menekan untuk kehadiran penuh, walhal anak-anak murid mereka menghadapi masalah capaian internet, menghadapi masalah pemilikan peranti, dan guru sendiri pun bertungkus lumus, bergelut untuk memastikan anak-anak mendapat pendidikan yang wajib. Dan bila tidak ada kehadiran, terdapat pihak atasan yang menekan supaya mereka memberikan pelaporan penuh. Kalau tidak, mereka akan dipersoalkan, mereka akan dikenakan hukuman dan sebagainya. Maka akhirnya, mungkin tidak semua, saya harapkan, tetapi terdapat di antara para guru yang terpaksa mengisikan laporan-laporan yang tidak benar. Akhirnya data yang diberikan dari lapangan
itu tidak 100% tepat. Tidak 100% benar. Kerana apa? Kerana tekanan yang diberikan. Maka akhirnya laporan yang tidak tepat itu dibawa ke peringkat atasan untuk diterjemahkan kepada dasar juga tidak tepat. Dan ini akan menghasilkan pelaporan tidak tepat, penggubalan dasar yang tidak tepat, arahan yang tidak tepat, dan akhirnya memangsakan kepada para guru dan juga kepada para murid. Ini hakikatnya. Daripada feedback yang kami terima, daripada apa yang kami lihat, dan juga ada laporan yang mengatakan sistem yang digunakan SPDPR itu tidak mesra pengguna. Ini saya cuba sendiri lihat melalui rakan-rakan guru yang ada, mereka telah tunjukkan dan saya telah cuba lihat sendiri. Ya, bagi setengah pengguna mungkin rasakan biasa, terutamanya bagi mereka yang mesra IT ataupun terbiasa dengan IT. Tetapi bagi guru-guru yang bergelut dengan capaian internet yang lemah, bergelut dengan memahami PDPR dan juga memberikan terbaik melalui PDPR itu sendiri, dan juga mempunyai kecetekan literasi digital, kita dapati mereka agak struggle, agak bertungkus lumus untuk mengisikan sistem yang ada itu. Begitu juga tidak dinafikan apabila terpaksa mengisikan laporan bertindih offline dan online. Guru-guru sekalian, cikgu-cikgu yang saya sayangi, yang sentiasa berada di hati saya. Bagi saya lihat cikgu-cikgu sekalian tidak mempunyai pilihan lain. Saya tidak mahu nanti ada yang mengatakan, oh kita kena boycott, kita tak mahu isi. Tidak. Anda sekalian menggalas amanah, menjunjung perintah sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pejabat awam, mempunyai tanggungjawab. Apa yang diberikan kita kena laksanakan. Kita tidak mahu timbul ingkar perintah. Kita memberikan yang terbaik sepanjang PDPR, kita memberikan yang terbaik untuk anak-anak didik kita, dan begitu jugalah apabila timbul seperti ini, kita terpaksa lakukan, dan lakukan dengan penuh berkeamanan, dengan penuh integriti. Saya tidak mahu ada yang culas dan ada yang mengisi data ataupun laporan tidak tepat. Biar kita bersikap benar. Dan kepada para pentadbir sendiri, walaupun mungkin datanya tidak cantik kerana tidak kehadiran dan sebagainya, kita terpaksa akur, terpaksa terima dan laporkan. Dan kita kena letak kepercayaan kepada guru-guru kita bahawa mereka telah lakukan yang terbaik. Dan kita kena ceritakan juga kepada pihak JPN dan BPD bahawa inilah yang berlaku. Bukan cikgu-cikgu tak mahu, bukan cikgu-cikgu tak lakukan, tetapi hakikatnya di lapangan ada isu capaian internet, ada isu pemilikan peranti, dan anak-anak murid burn out. Ibu bapa juga burn out, dan para guru tidak ketinggalan juga burn out. Sebab itu pada saya, jikalaulah KPM tegas dengan keputusan ingin buka sekolah, pastikan kesihatan mental guru-guru diberikan perhatian. Guru-guru sedang burn out waktu ini. Kita tidak mahu ramai lagi guru yang kembali menghadapi depression dan lain-lain isu kesihatan berkaitan dengan kejiwaan dan juga kesihatan mental mereka. Ini perlu diberikan perhatian. Begitu juga dengan anak-anak. Saya yakin bahawa KPM lebih memahami apa yang mereka lakukan. Mereka membuat yang terbaik demi anak-anak, demi guru, dan juga demi kelangsungan pendidikan itu sendiri. Walau bagaimanapun, saya kira dengan semangat keluarga Malaysia, dengan semangat bahawa kita ingin membina bersama negara ini, beberapa pandangan perlu diberikan. Pertamanya, saya konsisten sama ada di dalam proposal berkaitan plan jalan keluar pendidikan di waktu COVID yang telah saya luncurkan itu hari, ataupun plan jangka sepanjangnya selepas COVID, iaitu pihak sekolah
harus diberikan otonomi dalam mengumpulkan data dengan melihat kepada persekitaran, lokaliti, masalah anak-anak murid, masalah masyarakat, masalah keluarga yang ada. Guru lebih mengenali anak-anak murid mereka. Sekolah lebih mengenali guru mereka. Pihak pentadbir lebih kenal guru dan masalah mereka, masyarakat dengan masalah mereka, murid-murid dan keluarga dengan masalah mereka. Kita tidak boleh inginkan data yang begitu cantik bagi kawasan, contohnya di Baram, di Bario, di kawasan orang asli Cameron Highland, di kawasan pedalaman, di kawasan pulau Mabul, Pulau Bumbung dan lain-lain lagi. Sudah tentunya data yang berada di sana, pendekatan yang berada di sana tidak sama dengan pendekatan untuk sekolah yang berada di Bukit Damansara, di Kelana Jaya. Begitu juga sekolah yang berada di Sungai Linau, Separenggam. Semestinya tidak sama keadaannya dengan sekolah yang berada contohnya di Bandar Baru Bangi ataupun di Bandar Kajang. Itulah hakikatnya. Maka otonomi perlu diberikan, kepercayaan perlu diberikan, dan titik tolak kita di dalam mengambil data, di dalam pelaporan, pertamanya kepercayaan kepada guru. Kepercayaan kepada guru dan juga kepercayaan kepada pihak pentadbir sekolah. Ini paling penting. Dan guru juga sebenarnya, pelaporan yang sebenar ialah pelaporan anda kepada ibu bapa. Bukan laporkan semata-mata pelaporan, tetapi pelaporan kepada ibu bapa untuk berbincang bagaimana untuk membantu anak-anak. Ibu bapa lebih tahu keadaan anak-anak mereka. Ibu bapa lebih tahu bagaimana keadaan. Maka guru kena bekerjasama dengan ibu bapa. Dan ibu bapa juga perlu bagi kepercayaan kepada guru. Ibu bapa juga perlu akui bahawa guru juga manusia biasa. Guru juga mempunyai anak-anak mereka yang masih belajar dan menjalani PDPR juga. Ini paling penting. Maka otonomi kepada pihak sekolah itu penting. Data yang kita ingin ambil mestilah diproses di peringkat sekolah, diproses di peringkat PPD, dan kita berikan as it is. Dengan yang paling penting sekali, bukan sekadar data, yang paling penting juga cadangan usaha yang dilakukan oleh guru dan sekolah untuk memperbaiki keadaan. One size fits all itu tidak boleh digunakan lagi. Kita kena akur itu. Kita kena bertitik tolak bahawa apa-apa dasar, apa-apa keputusan, one size fits all tidak boleh digunakan dalam keadaan PDPR di mana banyak lagi kawasan yang tidak punya capaian internet yang elok, banyak lagi keluarga yang tidak mempunyai peranti yang cukup. Itu hakikatnya. Yang keduanya, ini kita kena akuilah, kita kena tambah baik server SPDPR agar mudah diakses dan lebih mesra dengan para guru. Kita kena ingat, range guru kita daripada umur seawal 25 tahun sehinggalah kepada yang hampir pencen. Dan setiap orang mempunyai literasi digital yang berbeza. Setiap orang mempunyai keupayaan untuk memahami digital, literasi digital ataupun aplikasi-aplikasi digital yang agak berbeza. Boleh tolong ambil air tak? Haus. Okey. Dan begitu juga dalam usaha untuk mencapai objektif KPM, saya kira terdapat banyak pendekatan-pendekatan. Bila kita berikan autonomi, mereka akan lebih bersikap dinamik, mereka akan lebih bersikap kita katakan bukan sekadar responsif, tetapi lebih daripada itu mereka akan bersikap mengambil tindakan berdasarkan needs based ataupun berdasarkan keperluan setempat itu. Ini yang paling penting. Locality, localize the context. Mungkin juga kita boleh lihat teori pengurusan Taylor, teori pengurusan Henry Fayol yang menekankan pengurusan masa, kepuasan bekerja dan juga keperluan setempat. Ini yang amat penting. Yang paling penting dalam apa dasar yang keputusan yang dilakukan, kita berikan autonomi
dan ianya mestilah berdasarkan bottom up. Saya kira banyak lagi pandangan ya daripada para guru yang saya lebih suka untuk mendengar, kerana guru lebih memahami keadaannya, para pentadbir lebih memahami. Jadi saya kira saya bukakan kepada audiens untuk kita bincang. Oh, ada yang tanyakan tentang buku baru ni. Ya, ini buku yang sedang hangat diperkatakan kini. Catatan pengalaman 20 bulan ketika saya berada di KPM. Bagi guru masih ingat lagi isu pemasuhan SKPMG 2 yang kini datang semula. Ringankan beban guru, ruang rehat guru, happiness, love, happiness, mutual respect, isu zero reject policy, PPKI, dan juga kita ingin sekolah yang memberikan ruang yang lebih kepada guru adiwira, edufluencer dan lain-lain, semuanya terakam dalam ini. Begitu juga bagi mereka di institusi pengajian tinggi, TVET dan lain-lain juga dirakamkan. Dan juga sebarang usaha yang bercerita tentang sastrawan negara, usaha-usaha untuk mengangkat sastrawan negara kita di peringkat sekolah, peringkat universiti dan juga di peringkat antarabangsa. Semua terakam di sini. Jadi saya lihat ada beberapa komen kat situ, kasut hitam Jawi, kasut hitam. Saya rasa kena baca lah. Bagi bagi Saitro ni, mungkin bagi rakan-rakan guru kita yang sudah membaca 400 lebih tebal buku ini, untuk pengalaman kita sepanjang 20 bulan, boleh sekolahkan Saitro kita ini. Kadang saya sengaja tak layan kerana mereka tak baca buku. Jadi kalau untuk guru-guru yang baca, boleh berikan kupasan, komen kepada mereka bahawa kita lalui lebih daripada itu. Dan saya yakin bagi guru-guru banyak kenangan manis kita bersama, terutamanya mereka yang saya sempat menziarahi di sekolah-sekolah di Sabah dan Sarawak, di Johor sudah tentunya, di Sepang Renggam, di Terengganu, di Kedah, dan juga rakan-rakan siswa guru dan PG yang sempat saya temu, dan juga mereka yang berada di universiti. Ya, sematkan kenangan manis itu di dalam ruang memory lane, ruang-ruang sudut kenangan di dalam hati kita. Anda semua sentiasa mekar, lestari di dalam jiwa saya. Okey. Masih ada nak tempah? Ya, boleh tempah lagi. Baru-baru ni saya buka 1000 dah habis. 1000, kita langkah 2000, 2000, habis 5000 pun 5000. Tapi saya terpaksa buka kerana permintaan masuk semakin banyak, terutamanya daripada para guru. Ya, rakan-rakan anda saya tahu ramai yang flex ataupun menayangkan di FB, di IG dan juga Twitter. Oh, saya sudah dapat. Oh, ada tanda tangan Dr. Mazli. Oh, ada cerita pasal sekolah kita dan sebagainya. Kan, ramai yang cerita. Saya terpaksa buka demi anda semua, demi para cikgu, demi para pendidik, demi para pensyarah yang sedang menonton dan juga siswa dan siswi. Saya bukakan semula ruang order. Boleh pergi dekat Facebook saya, boleh pergi dekat IG, ada link untuk order. Kita masih berikan peluang untuk anda semua. Di kedai buku belum hantar lagi sebab kita masih berikan peluang untuk pre-order untuk tempahan. Lakukan tempahan segera. Sebab saya takut kalau dah sampai sekian angkanya, sekian jumlahnya, saya terpaksa tanyakanlah sama ada nak teruskan cetak ataupun tidak. Tapi setakat ini ramai guru-guru yang sedang tunjuk ingin rakan-rakan mereka iri hati terhadap buku ini. Ya, order segera, jangan terlambat. Okay. Banyak kenangan manis di dalam buku ini yang boleh kita abadikan dan juga kita katakan kita hikayatkan kepada anak cucu kita bahawa pernah ada dalam sejarah Malaysia tempoh 20 bulan guru-guru diangkat sebagai adiwira, guru-guru diringankan bebannya dan berbagai cadangan berkaitan pendidikan yang mekar, segar yang ada. Begitu juga para sastrawan kita, pernah mereka diangkat dalam tempoh 20 bulan. Ya. Oh, ada soalan kenapa mereka dah order tak dapat, kawan-kawan mereka dah dapat. Seperti mana hari ini saya ada sebutkan, bagi mereka yang order selepas 29 hari bulan, dalam pertengahan bulan 9 baru siap kerana kilang lambat menghasilkan isu PKP dan pelbagainya.
Begitu juga mereka yang telah order awal tetapi kulit tebal. Saya diberitahu oleh kilang hari Isnin baru mereka boleh hantarkan kepada saya. Jadi kita terpaksa akor lah. Kadang-kadang kilang ni pun ada separuhnya ada isu masing-masing yang mereka terpaksa hadapi, ada pekerja yang kena kuarantin dan sebagainya. Tapi jangan bimbang, akan sampai insya-Allah. Dan saya tak berani janjikan bila, cuma kilang katakan dalam pertengahan bulan 9 akan siap. Kita boleh bersabar, jangan takut. Okey. Ada soalan daripada Ida Royani Elias. Salam doktor, macam mana nak penambahbaikan untuk PDPR nanti? Kemudahan tidak mencukupi untuk menghadapi PDPR. Cari jalan bersesuaian untuk tingkatkan kemahiran sedia ada nanti. Okey. Bila ditanyakan tentang bagaimana PDPR dan sebagainya, saya terpaksa memberikan disclaimer. Saya bukan pakar. Saya bukan seorang guru pada waktu ini. Anda lebih memahami cara yang terbaik untuk diri anda. Rakan-rakan guru lebih tahu apa yang terbaik. Jadi, bincang dengan rakan guru masing-masing. Saya selalu stalk Facebook Kami Guru Malaysia. Dan diorang pun tahu saya ada kat dalam tu, selalu ikut perkembangan. Ramai di situ guru-guru yang mempunyai cara yang pelbagai. Saya juga stalk juga guru Nadi Negara di Twitter contohnya. Mereka juga ada bincang. Jadi saya galakkan cikgu-cikgu gunakan platform-platform yang ada untuk berkomunikasi dengan rakan-rakan guru yang lain. Mereka yang paling tahu, paling pakar dan paling hebat dalam isu PDPR. Saya tak boleh berikan yang cadangan yang terbaik kerana anda adalah adiwira yang sebenar berada di lapangan. Kongsi, berkomunikasi dan rajin-rajinlah buka YouTube separuh cikgu tu. Saya tak boleh promote. Nanti saya promote seorang, yang lain marah. Tapi saya selalu lihat mereka. Ya, ada soalan seterusnya. Ada orang tanya, kenapa bahasakan diri pakcik dengan anak-anak murid dia suka? Ialah hakikatnya anak-anak murid ni bayar anak-anak saya. Dan dulu pun waktu saya hantar anak-anak ke sekolah, rakan-rakan mereka panggil saya pakcik. Jadi saya bahasakan pakcik lah, kan? Ada orang kata kenapa ada menteri yang lain yang tiru. Tak apalah, dia tiru benda baik. Apa dia nak gunakan pakcik ke apa, benda baik. Benda baik ni kita kongsikan bersama. Dan kita tak ada pula nak buat copyright dan sebagainya. Okay. Dari Instagram ada soalan. Mungkin soalan daripada seorang pelajar lah. Dia bertanya, kenapa sekolah cuma ada 1 atau 2 kelas sahaja? Tak ikut jadual. Pagi baru tahu ada kelas ke tak. Macam mana tu? Okey, dia sebenarnya dalam kes kita berkurung melakukan PDPR. Saya berikan keyakinan kepada pihak sekolah. Saya berikan kepercayaan kepada para guru. Apabila mereka melakukan jadual, kadang-kadang jadualnya ada ibu bapa kata, kenapa jadualnya tak macam waktu sekolah? Yakinlah, pihak sekolah dan pihak guru lebih tahu apa yang sesuai dengan anak-anak. Ada yang memang buat macam waktu sekolah, akhirnya anak-anak burn out. Diorang tak boleh attention span ataupun mereka punya tahap tumpuan itu tidak boleh lama. Cikgu lebih kenal anak-anak anda. Jadi kalau mereka lakukan hanya 1-2 mata pelajaran ataupun pada pelajaran tertentu, sebenarnya itu yang terbaik untuk anak-anak anda. Cumanya bagi para guru, bagi sekolah, komunikasi dengan ibu bapa. Jangan sampai nanti ibu bapa membuat persepsi sendiri. Oh, cikgu malas, sekolah malas. Tidak. Terangkan kepada mereka. Sebab itu saya selalu minta, kalau boleh, pihak KPM dengan kerjasama KKM hasilkan bahan-bahan rancangan-rancangan di TV dan juga di radio untuk bimbing ibu bapa. Bagi panduan ibu bapa, cerita ibu bapa bahawa anak-anak kalau lebih pada waktu sekian jam, dia akan hilang tumpuan, mereka akan restless. Jadi ibu bapa kena faham bila sekolah buat hanya subjek tertentu saja dan sebagainya. Tapi saya dengar ada juga pihak JPN yang suruh buat sokan dalam talian lah, buat apa, kalau boleh waktu ini aktiviti-aktiviti seperti itu dikurangkan, kita tumpukan kepada yang asasi saja. Saya faham bagi setengah bahagian ni dia rasa nanti dia tak ada kerja, nanti dia nak laporkan macam mana. Saya kira boleh bincang dengan pihak sekolah apa yang terbaik.
Kalau boleh jangan sampai kita paksakan, jangan sampai kita bebankan. Cikgu-cikgu sudah cukup terbeban. Jadi kalau boleh jangan kita bebankan lagi. Ada soalan daripada Facebook. Ya. Daripada Sarifah Ifah. Dia bertanya, Doktor, ulas sedikit tentang PBD, Pentaksiran Bilik Darjah. Ya. Okey. Ini yang tanya bukan cikgu kan? Saya rasa bukan. Okey. Untuk ibu bapa yang inginkan maklumat lanjut tentang PBD, boleh tanyakan dengan cikgu anak-anak masing-masing. Kerana apa? Mereka lebih tahu cara yang berkesan untuk PBD itu. Kalau saya berikan, saya sering kali mengatakan saya tidak suka apa itu over centralized ataupun terlalu berpusat itu. Eloknya tanyakan kepada guru ataupun PIBG, bincang dengan pihak sekolah untuk penjelasan tentang PBD itu sendiri. Sebab seeloknya pendekatan setiap sekolah itu berbeza dengan sekolah yang lain. Walaupun kita ada garis panduan kasar, kita ada garis panduan umum, tetapi pelaksanaan PBD yang terbaik sebenarnya berdasarkan keperluan murid, berdasarkan keadaan lokaliti setempat dan berdasarkan kreativiti sekolah dan pihak guru. Kerana apa? Kerana mereka lebih mengetahui. Dia PBD, kita tidak boleh gunakan setengah measurement pukul rata. Ada setengah measurement boleh pukul rata, tetapi tidak semua. Kita tidak mahu kayu ukur contohnya untuk anak-anak yang berada di sekolah SBP digunakan juga untuk anak-anak yang berada di sekolah contohnya ramai keluarga P40. Anak-anak yang ramainya daripada kampung yang kurang pendedahan. Mereka ni bukan yang semuanya mempunyai peluang yang baik seperti anak-anak yang berada di SBP ataupun berada di kawasan kota dan sebagainya. Sebab itu yang terbaik PBD ini berdasarkan sekolah. Sekolah, guru-guru lebih memahami kehendak setempat. Okey. Tadi ada tanya, apa pandangan saya sesuai ataupun tidak nak dibuka pada bulan 10 dan sebagainya. Saya kira dah banyak kali saya suarakan pandangan saya sebelum ini. Nak buka sekolah kena pastikan beberapa isu perlu diselesaikan. Bila saya kemukakan plakat, ingat lagi saya lakukan plakat seperti meniru cerita di TikTok saya itu, meniru cerita Notting Hill untuk siapa yang mengemar cerita Hugh Grant di Notting Hill itu. Tujuannya untuk memberitahu bahawa sudahkah kita selesaikan persoalan-persoalan itu. Kalau kita selesaikan persoalan itu terserah pada sekolah nak buka pada bila. Walau bagaimanapun, saya tidak setuju one size fits all. Dan saya kira ini bukan saya seorang saja, inilah juga pandangan kebanyakan ibu bapa dan kebanyakan pendidik. Setiap tempat mempunyai tuntutan yang berbeza, keadaan yang berbeza, kes yang berbeza. Jadi tutup ataupun buka tidak boleh blanket decision. Dia mestilah berdasarkan kepada keadaan setempat, keadaan sekolah, keadaan masyarakat masing-masing. Diambil kira segala persoalan lah, vaksin tak vaksin, persoalan kesediaan tak kesediaan, penilaian MKN tak MKN, itu. Dan masih ingat lagi di dalam cadangan-cadangan saya, di dalam polisi pernyataan polisi saya itu boleh dirujuk semula. Ya. Ada pernyataan lah daripada cikgu daripada sekolah swasta. Ya. Salam doktor, saya kira guru swasta juga perlu lebih dititik beratkan KPM. Ya. Kami juga struggle dalam PDPR dan alhamdulillah sekolah saya banyak alternatif yang menarik, apps yang baik dan activity based learning. Maybe cikgu swasta pun boleh collaborate dengan cikgu kerajaan. Ya. Saya antara yang kurang gemar apabila kita memberikan dikotomi, demarkasi ataupun perbezaan di antara cikgu sekolah kerajaan dengan cikgu sekolah swasta. Begitu juga saya antara kurang gemar bila dibagikan ini IPTA, IPTS. Bagi saya pendidikan adalah pendidikan. Sekolah adalah sekolah.
Ya, masing-masing mempunyai pendekatan yang berbeza, mempunyai suasana yang berbeza, mempunyai mereka punya tuntutan dan keperluan yang berbeza, tetapi dasarnya pendidikan tetap pendidikan. Setiap sekolah, setiap cikgu mempunyai pengalaman yang berbeza dan pelbagai, dan ini perlu diraihkan dengan perbincangan, pertukaran pengalaman dan juga pengkayaan percambahan idea. Sebab itu saya seringkali bila berbicara dengan guru, saya tidak bezakan antara cikgu sekolah swasta, cikgu sekolah kerajaan, cikgu sekolah rakyat ataupun mungkin cikgu sekolah tahfiz. Kerana hakikatnya cikgu adalah cikgu, pendidik adalah pendidik. Mereka adalah adiwira nusa. Jadi saya harapkan para guru, para cikgu sekalian, apabila anda berkomunikasi, jangan rasakan bahawa kita ni cikgu kementerian, kita ni cikgu swasta. Tidak. Anda semua guru kongsikan pengalaman. Saya yakin ada beberapa pendekatan di sekolah-sekolah swasta yang boleh diambil manfaat oleh cikgu sekolah kerajaan, cikgu kementerian, dan ada pengalaman cikgu kementerian yang boleh dimanfaatkan oleh cikgu sekolah swasta. Tapi biasanya kadang aduan yang diceritakan kepada saya, mereka daripada sekolah agama rakyat ataupun sekolah tahfiz, guru-guru yang terasa mereka disisihkan. Sebab itu kalau masih ingat di zaman saya, ni ada dicerita kat buku ni kan, usaha pendekatan kita supaya guru-guru dijadikan scholarly teachers, supaya guru-guru hatta yang berada di sekolah swasta pun diberikan pendedahan untuk di-upgrade mereka punya, dan sentiasa proses libat urus itu berjalan, ya. Okey, ada soalan lagi? Ada soalan daripada Ahmad Lutfi Ngah Ishak daripada Facebook. Assalamualaikum doktor, apakah solusi untuk menangani murid yang tercicir dalam PDPR sedangkan data dikutip oleh pihak KPM atau JPN? Contohnya, bekalkan sumbangan gadget kepada murid yang mempunyai menghadapi masalah ini. Boleh bacakan sekali lagi? Apakah solusi untuk menangani murid yang tercicir dalam PDPR sedangkan data tu dikutip oleh JPN dengan KPM ni lebih fokus kepada sumbangan nak dapatkan gadget, bukannya kepada masalah PDPR untuk murid-murid tercicir. Dia serupa lah macam siapa yang bertanya tadi? Ahmad Lutfi Ngah Ishak. Okey, Ahmad Lutfi, seperti mana yang saya sebutkan tadi awal-awal, kena berikan autonomi kepada sekolah. Cikgu lebih kenal anak-anak muridnya. Sekolah lebih kenal komuniti dan lokaliti, masalah keluarga dan masalah masyarakat sekeliling. Anak-anak yang keciciran, kalau mereka berada contohnya di Kampung Perak Sembaranggam ataupun di Kampung Bukit Batu Sembaranggam, tak sama dengan anak-anak yang keciciran contohnya di Sekolah Cyberjaya ataupun di kawasan PPR di Kelana Jaya contohnya. Pendekatan kena berbeza. Cikgu-cikgu lebih tahu pendekatannya. Tapi tentang data yang sama ada murid, itu saya tak nafikan. Itu antara kritikan yang biasa diberikan oleh para guru dan juga pakar-pakar pendidikan. Dan saya teringatkan, saya mempunyai satu telegram rasmi yang baru dilancarkan. Saya kira mungkin cikgu-cikgu boleh datang ke telegram tersebut dan bincang. Banyak persoalan kita boleh rungkaikan, kita boleh kongsikan pengalaman masing-masing, dan telegram ni kita boleh kongsikan. Kalau video tu kan, maksudnya mungkin ada cikgu-cikgu yang nak kongsikan pendekatan mereka untuk menangani murid ceceh dan sebagainya, PDPR mereka mempunyai contoh terbaik, boleh dikongsikan di telegram saya. Dan kita rahsiakan siapa yang berada kat situ. Maksudnya yang penting tujuan telegram tersebut untuk para guru berbincang, para guru bertukar pengalaman, dan bukan guru sajalah, semua pihak. Pendidik, pensyarah, profesor, sastrawan, penulis, siswa, siswi, ibu bapa dan sebagainya boleh datang ke telegram dan berkongsi pengalaman, saling melontarkan idea berkaitan pendidikan, dan juga kita saling belajar di antara satu sama lain.
Seperti saya takkan entertain soalan politik dan perbincangan politik di situ. Ya, ada kata saya politician. Ya, memang saya politician. Saya seorang ahli politik, tetapi saya membawa agenda pendidikan dan anda semua setelah lihat. Dan komitmen saya ialah untuk menjadi wakil kepada para pendidik dan komuniti pendidikan di parlimen. Mengapa tidak? Sebab itu sehingga kini bila orang bicara tentang parti, lompat parti dan sebagainya, saya kira parti saya adalah parti pendidik. Parti saya adalah parti komuniti pendidikan. Jikalau anda cakna tentang pendidikan, anda ingin membawa isu pendidikan, mengangkat isu pendidikan, tidak kira sama ada anda berada di sekolah, di universiti, di institusi TVET, institusi kemahiran dan sebagainya. Jikalau kita boleh bersetuju dengan pendidikan, sayalah wakil anda di parlimen. Lontarkan pandangan anda, berikan saranan anda. Rancangan saya punya saluran Telegram adalah ruangnya, adalah mediumnya. Kita cuba membawa isu pendidikan. Sebab itu kadang-kadang saya tak berapa nak layan sangat bila orang timbulkan isu politik dalam media sosial dan sebagainya, kerana kita ingin bawa isu pendidikan. Ya, saya membawa isu pendidikan di atas jalur politik. Saya membawa agenda pendidikan, ingin memertabatkan pendidikan di atas jalur politik. Dan bukan sebaliknya. Kita tidak mahu pendidikan dipolitikkan, tetapi yang ingin kita mahu pendidikan diperjuangkan melalui jalur politik. Ya. Ada yang bertanya daripada Farhan Fazlu. YB, apakah solusi yang terbaik untuk ubah attitude pelajar yang tidak mahu masuk PDPR? Guru yang bersungguh-sungguh. Komunikasi dengan ibu bapa. Tapi jangan sesekali bersikap judgemental, menyalahkan. Kadang-kadang bila kita awal-awal judgemental, ibu bapa akan ada defensive mechanism ataupun mekanisme defensif mereka. Tetapi ajak berbincang. Katakanlah kadang ibu bapa dia tengok anaknya di depan laptop, di depan komputer, rupanya anaknya tak ikut kelas. Okeylah, saya terpaksa akui pernah berlaku kepada anak saya sendiri. Jadi di sini ibu bapa kena berlapang dada. Kalau cikgu dekati mereka, berbincang, kata, puan, tuan, anak tuan tak hadir ke kelas. Kita jangan kata, oh mana boleh anak saya ada kat depan komputer seharian, tak makan, tak minum gini, mungkin cikgu silap. Tak, jangan. Ibu bapa terbuka fikiran dan tanyakan cikgu, kelas apa dia tak ikut, hari apa tak ikut. Dan ibu bapa jangan cepat melenting. Dengan cikgu jangan melenting, dengan anak-anak jangan melenting. Ini bila kita dapat tahu cikgu telefon, rasa macam nak kiamat dunia. Terus cakap dengan anak, kau ni memang tak mengenang jasa, hancurlah, habislah harapan mak ayah menconteng arang kat muka. Jangan buat macam itu. Mereka perlukan dokongan anda, perlukan motivasi daripada anda sekalian. Mereka anak-anak kita, mereka pakaikan kain putih. Mereka juga manusia seperti kita. Ada waktu burn out, ada waktu mereka juga jemu, ada waktu mereka juga rasa bosan. Dan bincang dengan anak-anak, kata, Abah dengar awak tak ikut kelas, Mama dengar awak tak ikut kelas. Ataupun jangan libatkan guru. Cakap, ikut kelas apa? Awak belajar macam mana? Boleh tak Mama nak ikut awak kelas? Ikutlah dia kelas. Ataupun cakap, ayah, tapi ayah biasanya kurang waktu sikit macam saya. Tapi kadang saya terpaksa duduk juga. Ada waktu yang anak saya dah gelisah dah bila saya duduk kat sebelah dia. Saya yang sekolah seorang Tapi ada waktu kita terpaksa bagi ibu bapa sekalian. Jadi ibu bapa bagi cikgu komunikasi dengan ibu bapa. Saya yakin cikgu-cikgu ramai nakkan yang terbaik untuk anak murid, kan? Cikgu-cikgu ramai yang inginkan terbaik untuk sekolah mereka. Jadi komunikasi dengan ibu bapa. Tapi jangan judgemental, jangan bersikap menyalahkan. Tapi kita bersama bincang untuk memperbaiki keadaan. Suara okey saya sebab tengok ada yang kata suara slow, dia kena kuatkan volume semua. Ada yang daripada Instagram, YB, setuju tak PDPR dan murid keciciran boleh menyebabkan TP murid dalam PBD pun turun? Ini kadang-kadang, itu saya katakan, kadang-kadang mungkin saya terpaksa sebut kat sini Saya yakin yang sedang menonton ni juga ada program-program PPD.
juga ada pegawai JPN. Saya berharap, dan juga ada wakil pada KPM. Saya nampak ada beberapa nama tu yang saya kenal mereka. Okey. Jadi kepada KPM, pegawai-pegawai KPM, ada kata okey bos. Okey, pegawai KPM, PPD dan JPN, kita kena buat anjakan paradigma. Ya, saya tahu anda menerima tekanan kadang-kadang. Tekanan daripada orang atas yang suruh macam ni macam ini. Anda pun kena buat. Tak, kena bincang, kena suarakan. Mau ataupun tidak mau, kita katakan bahawa hakikatnya di waktu ini kita kena beri kepercayaan penuh kepada guru kita. Kalau apa pun mereka berikan laporannya, inilah reflection tak ada apa berlaku on the ground. Dan guru-guru telah laku yang terbaik. Dan jangan put the blame. Jangan put the blame pada cikgu. Jangan put the blame kepada anak-anak. Jangan put the blame kepada ibu bapa. Tetapi berikan autonomi kepada sekolah agar guru-guru boleh berbincang dengan ibu bapa untuk memberikan solusi yang terbaik. Berikan kepercayaan kepada sekolah, terutamanya kepada pentadbir sekolah, untuk mereka melakukan yang terbaik. Jangan berikan tekanan dengan kata ini apa ni, kehadiran tak bagus, tipi budak ni nanti jadi teruk lah, nanti kita nak apa ni perfect dan sebagainya. Jangan sampai guru-guru terpaksa menipu. Jangan sampai pentadbir sekolah terpaksa menipu dalam mengisikan data. Kita tak mau. Itu yang terakhir, bukan kita terakhir kita mahu kan, itu kita tak mau langsung. Kita nak kalau apa pun data tak cantik macam mana pun tak apa, tetapi yang kita ingin tahu apakah usaha untuk memperbaiki keadaan. Penilaian berdasarkan usaha sekolah dan bukan berdasarkan kehadiran dan sebagainya itu. Berikan kepercayaan kepada pentadbir sekolah, berikan kepercayaan kepada guru-guru. Saya yakin ramai pegawai PPD yang saya kenali pun ada yang nama kat situ, ramai pegawai JPN, saya faham keadaan anda. Tetapi kita inginkan yang terbaik untuk semua. Kita kena beri kepercayaan kepada pentadbir, berikan kepercayaan kepada kepada guru. Ya. Ada soalan daripada Facebook. Oh, nanti sebelum pergi soalan tu, ada soalan daripada tentang guru pendidikan khas. Guru pendidikan khas, saya tabik hormat kepada anda sekalian. Bukan mudah, saya tahu, menguruskan. Saya tahu anda semua rindu nak jumpa anak-anak murid pendidikan khas. Sebab anak-anak murid pendidikan khas ini terlalu istimewa di dalam hati guru-guru pendidikan khas. Guru-guru pendidikan khas, mereka ini adiwira yang terlampau istimewa. Saya bertemu dan berkomunikasi dengan beberapa guru pendidikan khas di waktu PDPR ini. Ramai yang mengadu mereka rindu pada anak-anak murid, dan mengadu bahawa anak-anak murid mereka ramai yang menghadapi cabaran, terutamanya isu teranti, terutamanya isu capaian internet, dan lebih malang ada di antara mereka yang keluarga menghidapi COVID dan telah meninggal dunia. Ada guru yang cerita kat saya pelbagai ranjau yang mereka terpaksa hadapi. Saya kagum dengan guru-guru pendidikan khas sekalian. Tapi saya juga lihat beberapa rakaman yang mereka tunjukkan pada saya bahawa anak-anak murid pendidikan khas tidak seperti yang disangkakan. Kita ingatkan kalau mereka pendidikan khas, mereka tak beri tumpuan dan sebagainya. Tetapi sebaliknya, anak-anak pendidikan khas ni yang lebih beri tumpuan. Cumanya saya agak terkilan satu perkara. Di pihak saluran TV tak banyak menghasilkan program-program khusus untuk anak-anak pendidikan khas. Tak banyak lahirkan program-program khusus untuk anak-anak OKU ini. Walhal mereka boleh ambil daripada luar negara kalau mereka tak boleh nak hasilkan. Walhal BSTP kita ada untuk hasilkan yang terbaik. Ini saya agak kecewa. Sebagai orang yang memperjuangkan Zero Reject Policy, yang kita cerita panjang dekat dalam buku ini, sebagai orang yang bertungkus lumus memastikan bahawa pendidikan untuk semua, terutamanya kepada anak-anak pendidikan khas, saya agak kecewa dengan pengabaian pihak kerajaan terhadap anak-anak OKU di waktu PDPR ini, di waktu COVID. Saya tak akan maafkan anda. Bagi pihak ibu bapa pendidikan khas, bagi anak-anak pendidikan khas, dan bagi guru-guru yang bertungkus lumus untuk pendidikan khas, saya tidak boleh maafkan kerajaan kerana tidak menghasilkan program-program khusus untuk anak-anak berkeperluan khas ketika mereka berada di rumah. Okey, ada soalan lain? Ada soalan berkaitan lebih kepada suggestion lah daripada Facebook. Akil Naim Daili, dia kata, apa kata untuk stesen TV tu ada ujian? Maksudnya
mengikut silibus pembelajaran. Malaysia mengikut umur. Satu Malaysia dapat belajar benda yang sama. Dalam masa yang sama boleh buat ulang kaji dengan PDPR. Ya, itu yang sebaiknya. Dan kalau kita lihat pendekatan TV pendidikan pada tahun 80-an yang saya pernah lalui dulu, bila kita ramai-ramai pergi ke bilik TV lihat pendidikan khas, biasanya cikgu-cikgu akan ada manual. Dan mereka akan minta kita melakukan aktiviti, menjawab soalan dan sebagainya berdasarkan manual. Itu yang sepatutnya berlaku. Dia bukan nak suruh budak ikut menonton semata-mata. Kena ada manual khas supaya cikgu-cikgu boleh berkomunikasi dengan anak-anak murid, berkomunikasi dengan ibu bapa. Ya. Banyak betul yang komen tentang pembukaan sekolah bulan Oktober ni. Maybe doktor boleh ulaskan. Ya, seperti mana saya sebutkan. Isunya bukan bulan berapa nak dibuka, tetapi sudahkah kita ambil langkah-langkah yang telah saya gariskan. Mungkin lepas ni saya akan kongsikan semula link kepada penyataan polisi yang saya keluarkan yang menyatakan kalau KPM ingin buka sekolah pada bulan 10 kena lakukan 1, 2, 3, 4. Tetapi saya lihat tadi tengah viral, saya rasa guru-guru dah dapat tengah viral hasil perbincangan menteri ketika berada di Perlis. Mereka cuba melakukan beberapa pendekatan yang seperti mana yang telah kita cadangkan. Buka sekolah bertahap, tidak semua tempat, berdasarkan keperluan, berdasarkan keadaan, fasa 1, fasa 2 dan sebagainya. Sekolah bergile-gile, ruang sekolah yang mengikuti spek yang telah diberikan oleh WHO, ambil kira tentang vaksin dan sebagainya. Itu nak nampak mereka ada ikuti. Jadi saya kira kalau ramai yang tanya ni cikgu dan ibu bapa, terutama ibu bapa, ramai ibu bapa yang kata tak nak hantar kat sekolah bulan 10 dan sebagainya. Saya pernah buat pungutan suara, gunakan Google Form, menggunakan pelantar Jawatankuasa Pendidikan Pakatan Harapan, hampir 500,000 juta yang berikan respon. Saya kira tak manis kalau saya lakukan sekali lagi seperti itu. Tetapi jikalau ada pihak yang boleh lakukan sedemikian untuk diberikan kepada KPM pandangan akar umbi, pandangan rakyat jelata. Kalau dapat pandangan anda untuk diberikan kepada KPM, biar mereka pertimbangkan sama ada sesuai ataupun tidak pada bulan Oktober dibuka sekolah. Bagi pihak saya, seperti mana saya sebutkan, saya tidak boleh katakan one size fits all. Saya tak boleh kata saya setuju semata-mata ataupun saya tak setuju semata-mata. Saya letakkan beberapa persoalan. Jikalau mereka ikuti, maka boleh nak buka. Kalau tidak boleh ditepati, tak boleh nak dibuka. Dan kalau buka pun tak boleh sekali arung. Dia kena mengikut mereka punya bertahap dan ada cara-caranya. Tetapi bagi pihak anda sekalian, saya kira boleh buat seperti mana saya lakukan sebelum ini. Buatkan pandangan melalui Google Form, pungutan suara, kalau boleh dapat hampir 500,000 juta seperti mana yang kita lakukan, dan berikan kepada KPM. Dan saya lihat KPM walaupun mereka tidak acknowledge, mereka tidak sebutkan bahawa mereka melihat kepada apa yang kami telah suarakan, dan mereka tak pernah pun. Ada orang kata dia pekak, tak apalah, pada saya dia pekakkan telinga, dia tidak acknowledge dan sebagainya. Itu tak penting. Yang penting mereka bertindak berdasarkan apa yang kita utarakan. Sebab itu 1 September baru ni mereka tak jadi buka sekolah. Ada pendapat daripada Facebook yang berkata daripada Alif Mirza, guru prasekolah dan tadika juga perlu dititik beratkan kerana asas pendidikan membaca, menulis, mengira bermula dari situ. Ya, betul. Malah saya agak pelik kerana prasekolah sama ada tadika, sama ada tadika swasta, kemas, prasekolah di sekolah KPM dan lain-lain lagi tidak diberikan perhatian yang khusus seperti mana sekolah-sekolah lain. Perbincangan mengenainya tidak diberikan tumpuan. Sepatutnya saya yakin bagi KPWKM lah, Menteri YB Rina patut membuka ruang untuk bicara tentang isu ini kerana kebanyakannya di bawah penjagaan mereka, dan KPM pun sepatutnya lah bicarakan. Betul, kena dia dibincangkan.
Ya, saya setuju dengan yang bertanya berkaitan dengan prasekolah. Ada satu cadangan daripada Saravanan. Doktor, apa kata Kementerian Pendidikan dijadikan sebagai badan khas seperti Lembaga Pendidikan ke Malaysia yang diketuai oleh ahli akademik, bekas ahli akademik, pakar-pakar pendidikan dan yang berkaitan. Ini adalah untuk mengelakkan pendidikan dijadikan bahan politik dengan terlalu banyak perubahan polisi pendidikan setiap kali berlaku perubahan menteri. Mohon pandangan doktor. Dia kadang-kadang kalau kata, okey, pertama ada 2-3. Pertama kena ubah akta. Dan kedua kena tukar sistem politik kita. Kenapa? Kerana dia kementerian diterajui oleh seorang menteri yang perlu menjawab di parlimen. Kalau kata lantik ahli profesional, kalau mereka bukan ahli parlimen ataupun bukan senator, sekarang ni pun kita lihat menteri yang ada pun dia senator, dia bukan ahli parlimen, tapi orang politik lah, dia mewakili parti politik, dia terpaksa menjawab di parlimen. Dia tak boleh kalau orang tu bukan senator, bukan ahli parlimen yang menjawab di parlimen. Adakah kita pernah ada menteri yang bukan daripada orang politik? Ya, pernah ada. Iaitu di awal tahun 2000. Waktu itu Tan Sri Musa Muhammad, dia mantan pensyarah di USM yang telah dilantik ke jawatan Menteri Pendidikan, dan beliau tidak terkait dengan parti politik dan juga tidak terlibat dengan parti politik. Beliau jadi seperti Senator Tengku Zafrul lah, bukan orang politik tapi dilantik di jawatan tersebut. Tapi kalau kita nak katakan supaya tidak diteraju politik dan sebagainya, ya mungkin ada betul lah. Mungkin ada, pandangan itu boleh diambil kira dan boleh dipertimbangkan dan boleh didebatkan di forum umum. Ada sesuai ataupun tidak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau berkaitan pendidikan tinggi, sebenarnya kita ada akta. Kita ada akta pendidikan tinggi yang saya tulis dan juga ada di dalam pernyataan polisi saya, yang mana kita berdasarkan Akta 1996, pendidikan tinggi boleh dikendalikan oleh Majlis Pendidikan Tinggi Kebangsaan, yang mana pada tahun 2019 September saya telah isukan satu memo kepada pentadbiran Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menghidupkan kembali majlis tersebut. Tujuannya apa? Seperti mana Saravanan sebutkan tadi, supaya pendidikan tinggi itu diuruskan dan dilihat oleh golongan-golongan pakar, golongan cendekiawan, golongan profesor daripada lapangan pendidikan tinggi itu. Dan dengan keputusan tersebut sebenarnya sepatutnya pada tahun 2000, jikalau majlis tersebut diteruskan, saya sebagai menteri akan hilang sedikit kuasa politik. Dan jikalau kita gubal akta baru untuk menggantikan AUKU seperti mana yang sepatutnya berlaku pada tahun 2020, sepatutnya, tapi tukar kerajaan lah. Jikalau itu berlaku dengan wujudnya Majlis Pendidikan Tinggi Kebangsaan, waktu itu saya sebagai Menteri KPM memang akan hilang kuasa politik terhadap pendidikan tinggi, terhadap universiti semua, yang mana akan diberikan autonomi kepada majlis ini untuk mengendalikannya. Tetapi itu tidak berlaku lah kerana berubah kerajaan. Walau bagaimanapun, saya ada kemukakan, bukan saya lah, Jawatankuasa Pendidikan Pakatan Harapan telah mengutarakan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini cadangan-cadangan reform pendidikan tinggi. Kita masukkan juga cadangan tersebut agar dapat diteruskan pemansuhan AUKU dan digantikan dengan akta yang lebih komprehensif, agak bebas politik. Dan yang keduanya berkaitan meneruskan semula Majlis Pendidikan Tinggi Kebangsaan yang telah saya tubuhkan berdasarkan Akta Pendidikan Tinggi Kebangsaan 1996. Ya. Ramai juga bertanya soalan ni. Okey, soalan tu daripada Muzaimir. Nasihat untuk guru dan ibu bapa yang menolak vaksin, doktor. Saya rasa ini perlu diberikan kepada mereka yang terlibat lah. Sama ada YB Menteri Kesihatan Kadi Jamaluddin ataupun YB Senator Razzie Jidin, kerana mereka yang berkuasa, mereka pengubal polisi dan mereka yang boleh
memberikan penekanan. Bagi saya rasa tak ada bisanya kalau saya sebutkan kepada mereka isu ini. Ada cadangan daripada Instagram, daripada Syira YB, saya mencadangkan pihak KPM mencipta aplikasi pendidikan menyeluruh 1 hingga 6 secara offline untuk membantu murid jika ketinggalan. Saya pernah membina untuk beberapa tajuk dan sangat berkesan untuk diakses. Saya setuju, 100% bersetuju. Kerana apa? Saya teringat lagi ada wakil daripada Persatuan Guru Cemerlang Malaysia yang datang bertemu dengan saya, itu juga cadangan daripada mereka. Dan saya memang setuju dengan cadangan tersebut. Okey, saya rasa dah pukul 10. Kita cukup. Dia kalau lama-lama nanti hilang excitement ataupun keriangan ya. Jadi saya kira kita akan bertemu lagi di waktu yang lain. Sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah menonton. Terima kasih kepada para guru, cikgu-cikgu, tidak kira lah cikgu kementerian ke, cikgu swasta ke, cikgu tahfiz ke, cikgu international school. Terima kasih kepada anda semua. Anda semua merupakan nadiwira kepada nusa yang kita cintai ini. Kepada ibu bapa yang telah menonton, harap-harap kita dapat sesuatu dan berkomunikasi dengan guru. Jangan lupa, jangan salahkan guru jangan salahkan ibu bapa, tetapi kita bekerjasama untuk kebaikan anak-anak kita. Kepada para pentadbir sekolah, terima kasih dan hormat saya bagi anda sekalian. Kepada pegawai-pegawai PPD, JPN yang saya lihat nama-nama mereka saya kenal dekat sini, terima kasih. Jangan tertekan sangat dan jangan berikan tekanan, kan? Rindu untuk bertemu anda semua sekali lagi. Dan kepada guru-guru pendidikan khas, anda semua sentiasa di hati saya. Ibu bapa anak-anak berkeperluan khas, anda dan anak-anak anda sekalian sentiasa mendiami tempat yang istimewa di dalam jiwa saya. Dan kepada semua yang menonton, saya ucapkan terima kasih. Kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat malam.